Ulangan bab 21. Jika seseorang didapati terbunuh di tanah yang dikurniakan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki, dan mayatnya terbaring di padang tanpa diketahui siapa yang membunuhnya, maka hendaklah para tua-tuamu dan para hakimu pergi mengukur jarak dari tempat orang yang terbunuh itu ke kota-kota yang ada di sekelilingnya. Setelah didapati kota yang terdekat dengan orang yang terbunuh itu, maka hendaklah para tua-tua kota itu mengambil seekor lembu betina muda yang belum pernah dijadikan haiwan tenaga dan belum pernah dipasangkan kuk. Kemudian hendaklah para tua-tua kota itu membawa lembu muda itu turun ke lembah berair yang belum pernah dibajak dan belum pernah disemai, dan di lembah itu hendaklah mereka mematahkan batang leher lembu betina muda itu. Setelah itu, hendaklah para imam Bani Lewi tampil ke hadapan, kerana merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk menyelenggarakan ibadat baginya dan untuk menyampaikan berkat atas nama Tuhan. Berdasarkan keputusan merekalah segala persengketaan dan segala perkelahian harus diselesaikan. Kemudian hendaklah kesemua tua-tua dari kota yang terdekat dengan tempat orang yang terbunuh itu membasuh tangan mereka di atas lembu betina muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Hendaklah mereka berkata, "Bukan tangan kami yang menumpahkan darah ini, dan mata kami pun tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau bebaskan, ya Tuhan, dan janganlah tanggungkan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka mereka akan diampuni kerana darah itu. Demikianlah harus kamu hapuskan darah orang yang tidak bersalah itu daripada kalanganmu. Sebab dengan demikian, kamu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apabila kamu pergi berperang melawan musuh-musuhmu, dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, sehingga kamu membawa mereka sebagai tawanan. Kemudian antara para tawanan itu, kamu melihat seorang perempuan yang cantik parasnya, sehingga kamu terpaut kepadanya dan hendak memperistrinya. Maka hendaklah kamu membawanya masuk ke rumahmu. Lalu hendaklah dia mencukur rambut kepalanya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya sewaktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk meratapi ibu bapanya selama sebulan penuh. Setelah itu, barulah kamu boleh berkahwin dengannya. Kamu menjadi suaminya dan dia menjadi istrimu. Pada kemudian hari, jika kamu tidak menyukainya lagi, biarkanlah dia pergi sesuka hatinya. Jangan sekali-kali menjualnya demi wang, dan jangan layan dia seperti hamba, kerana kamu telah pun mengaibkannya. Seandainya seorang lelaki mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintainya dan yang seorang lagi tidak dicintainya, kedua-duanya, baik yang dicintai maupun yang tidak dicintai itu, melahirkan anak lelaki baginya, dan anak lelaki yang sulung adalah daripada istri yang tidak dicintai. Kelak, pada waktu dia membahagikan harta miliknya sebagai pusaka kepada anak-anaknya, anak daripada istri yang dicintainya tidak boleh dijadikannya sebagai anak sulung, menggantikan anak sulung sebenar yang daripada istri yang tidak dicintainya. Hendaklah dia mengakui anak sulung itu, yaitu anak daripada istri yang tidak dicintainya, dengan memberikan kepadanya 2 bahagian daripada segala yang ada padanya. Kerana anak itu ialah permulaan keperkasaannya, maka dialah yang mempunyai hak pewarisan anak sulung. Jika seseorang mempunyai anak lelaki yang degil, lagi suka melawan yang tidak mahu mendengar kata ayahnya atau ibunya, bahkan tidak mahu taat kepada mereka meskipun setelah dihukum, maka hendaklah ayah dan ibunya membawanya untuk menghadap para tua-tua kota di pintu gerbang kota tempat tinggalnya. Hendaklah mereka berkata kepada para tua-tua kota, "Anak kami ini degil, lagi suka melawan, dan dia tidak mahu mendengar kata-kata kami. Apatah lagi dia rakus dan pemabuk.
Kemudian hendaklah seluruh penduduk kota itu merejamnya dengan batu sampai mati. Demikianlah harus kamu singkirkan yang jahat itu daripada antaramu. Maka semua orang Israel akan mendengar hal itu dan menjadi takut. Jika seseorang berbuat dosa dan patut dikenakan hukuman mati, kemudian dia dijatuhi hukuman mati dan kamu menggantungnya pada sebatang tiang, maka jangan biarkan mayatnya tergantung semalam-malaman pada tiang itu, tetapi kuburkanlah dia pada hari itu juga. Kerana orang yang tergantung ialah orang yang dikutuk Allah. Jangan kau najiskan tanah yang dikurniakan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai harta pusaka. Ulangan bab 22. Jangan berpura-pura tidak tahu apabila kamu melihat lembu atau domba saudaramu tersesat, tetapi hendaklah kamu membawa haiwan itu pulang kepada saudaramu. Jika saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu, atau jika kamu tidak mengenalnya, bawalah haiwan itu ke rumahmu untuk tinggal denganmu, sampai saudaramu mencarinya. Kemudian pulangkanlah haiwan itu kepadanya. Perbuatlah demikian juga dengan keldainya, pakaiannya, dan segala barang milik saudaramu yang hilang yang kamu temukan. Kamu tidak boleh pura-pura tidak tahu. Apabila kamu melihat keldai atau lembu saudaramu rebah di jalan, jangan berpura-pura tidak tahu, melainkan bantulah saudaramu membangunkannya. Seorang perempuan tidak boleh memakai pakaian lelaki, dan seorang lelaki tidak boleh memakai pakaian perempuan. Tuhan Allahmu memandang keji sesiapa sahaja yang berbuat demikian. Jika kamu terjumpa sarang burung dalam perjalanan, baik di atas pokok maupun di atas tanah, dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, serta sang induk yang sedang melindungi anak-anak atau telur-telur itu, jangan kau ambil sang induk bersama-sama anak-anaknya. Anak-anaknya boleh kamu ambil, tetapi hendaklah sang induk kamu lepaskan, supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Apabila kamu membina rumah baru, pasanglah pagar di sekeliling pinggir atapnya, supaya jangan kamu tanggung hutang dara atas rumahmu jika seseorang jatuh dari situ. Jangan semai dua jenis benih di dalam kebun anggurmu, supaya jangan seluruh hasil kebun anggurmu, termasuk benih lain yang kau taburkan itu, menjadi milik tempat suci. Jangan membajak dengan lembu dan keldai bersama-sama, menarik bajakmu. Jangan kenakan pakaian daripada bahan campuran, yaitu bulu domba dan linen, secara bersama-sama. Buatlah untaian tali pada keempat-empat bucu pakaian yang menutupi tubuhmu. Seandainya seorang lelaki memperistri seorang perempuan, tetapi setelah menghampirinya dia tidak mencintainya lagi, bahkan dia melemparkan tuduhan yang memalukan terhadap perempuan itu dan membusukkan namanya dengan berkata, "Aku telah memperistri perempuan ini, tetapi setelah aku menghampirinya, tidak aku dapati tanda-tanda keperawanan padanya." Maka ayah gadis itu beserta ibunya harus mengambil tanda-tanda keperawanan gadis itu dan membawanya kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Hendaklah ayah gadis itu berkata kepada para tua-tua, "Aku telah memberikan anakku kepada lelaki ini untuk menjadi istrinya, tetapi kemudian dia tidak mencintainya lagi." Bahkan dia melemparkan tuduhan yang memalukan dengan berkata, "Aku tidak mendapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu. Inilah tanda-tanda keperawanan anakku." Kemudian mereka harus membentangkan pakaian itu di hadapan para tua-tua kota. Selanjutnya, hendaklah para tua-tua kota itu harus mengambil lelaki itu dan menghukumnya, serta mendendanya 100 shikal perak untuk diberikan kepada ayah si gadis, kerana dia telah mengaibkan nama seorang perawan Israel. Hendaklah perempuan itu terus menjadi istrinya, dan dia tidak boleh mengusir perempuan itu seumur hidupnya. Akan tetapi, jika hal itu benar, yaitu tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka hendaklah gadis itu dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya. Kemudian orang lelaki kota itu harus merejam dia sampai mati,
kerana ia telah melakukan hal yang keji di Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kamu singkirkan yang jahat itu daripada kalanganmu. Jika seorang lelaki didapati meniduri seorang perempuan yang sudah bersuami, maka hendaklah kedua-dua mereka dihukum mati, baik lelaki yang meniduri perempuan itu maupun perempuan itu sendiri. Demikianlah harus kamu singkirkan yang jahat itu daripada kalangan orang Israel. Jika ada seorang gadis perawan yang sudah bertunangan dengan seorang lelaki, bertemu dengan lelaki lain di kota itu, lalu tidur dengannya, maka hendaklah kamu membawa kedua-duanya keluar ke pintu gerbang kota itu. Rejamlah mereka sampai mati. Si gadis, kerana dia tidak berteriak meskipun di dalam kota, dan si lelaki, kerana dia mencabuli istri jirannya. Demikianlah harus kamu singkirkan yang jahat itu daripada kalanganmu. Akan tetapi, jika lelaki itu bertemu dengan gadis yang sudah bertunangan itu di padang, lalu lelaki itu memaksa serta meniduri gadis itu, maka hendaklah lelaki yang meniduri gadis itu sahaja yang dihukum mati. Jangan lakukan apa-apa terhadap si gadis, kerana gadis itu tidak melakukan dosa yang setimpal dengan hukuman mati. Perkara ini sama halnya dengan seorang yang bangkit menyerang orang lain dan membunuhnya. Kerana lelaki itu bertemu dengan gadis itu di padang, dan sekalipun gadis yang sudah bertunangan itu berteriak, tidak ada seorang pun yang menolongnya. Jika seorang lelaki bertemu dengan seorang gadis perawan yang belum bertunangan, lalu dia menangkapnya dan menidurinya, tetapi kemudian mereka tertangkap berseketiduran, maka hendaklah lelaki yang meniduri gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu, dan hendaklah gadis itu dijadikannya istrinya kerana dia telah memperkosanya, dan dia tidak boleh mengusir perempuan itu seumur hidupnya. Seorang lelaki tidak boleh memperistri-istri ayahnya dan tidak boleh mengaibkan ayahnya. Ulangan bab 23. Orang yang rosak buah pelirnya atau terpotong kemaluannya tidak boleh masuk dalam jemaah Tuhan. Seorang anak haram tidak boleh masuk dalam jemaah Tuhan. Bahkan zuriatnya sampai keturunan ke-10 pun tidak boleh masuk dalam jemaah Tuhan. Tiada Bani Amon atau Bani Moab yang boleh masuk dalam jemaah Tuhan. Bahkan zuriat mereka sampai keturunan ke-10 pun tidak boleh masuk dalam jemaah Tuhan untuk selama-lamanya. Kerana mereka tidak menyambut kamu dengan roti dan air minum dalam perjalananmu setelah kamu keluar dari Mesir. Bahkan mereka mengupah Bileam anak Beor dari Petor di Aram Mesopotamia untuk mengutuk kamu. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mahu mendengar Bileam. Tuhan Allahmu mengubah kutukan itu menjadi berkat bagimu, kerana Tuhan Allahmu mengasihi kamu. Seumur hidupmu, bahkan untuk selama-lamanya, jangan usahakan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Jangan kamu pandang keji orang Edom, kerana mereka ialah saudaramu. Dan jangan kamu pandang keji orang Mesir, kerana kamu pernah menjadi pendatang di negeri mereka. Anak-anak yang lahir bagi mereka daripada keturunan ketiga boleh masuk dalam jemaah Tuhan. Apabila kamu marah dengan pasukanmu untuk melawan musuh-musuhmu, jagalah dirimu daripada segala hal yang jahat. Jika seorang lelaki di antaramu menjadi najis disebabkan oleh sesuatu yang terjadi pada malam hari, maka hendaklah dia pergi keluar perkemahan dan tidak boleh dia masuk ke dalam perkemahan itu. Menjelang senja, hendaklah dia membasuh dirinya dengan air, lalu dengan terbenamnya matahari, barulah dia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. Hendaklah kamu mempunyai suatu tempat di luar perkemahan yang dapat kamu pergi. Dan hendaklah ada alat penggali antara segala peralatan kamu. Setelah kamu bercangkung membuang hajat, hendaklah kamu menggali lubang dengan alat itu, lalu menutupi najis kamu pula. Sebabnya Tuhan Allahmu hadir menyertai kamu di tengah-tengah perkemahanmu untuk menolongmu dan menyerahkan musuh-musuhmu kepadamu.
Oleh itu, perkemahanmu hendaklah suci, supaya jangan dia melihat hal yang tidak bersih di antaramu, lalu berpaling daripada kamu. Janganlah kamu serahkan kepada tuannya seorang hamba yang lari kepadamu daripada tuannya. Biarkanlah dia tinggal bersama-samamu di tengah-tengahmu, yaitu di tempat yang dipilih dan disukainya, di salah sebuah kotamu. Jangan engkau menindas dia. Jangan ada seorang pun yang menjadi pelacur di tempat suci, baik antara anak perempuan Israel maupun antara anak lelaki Israel. Jangan bawa masuk upah pelacur atau upah perbuatan pelacur lelaki ke dalam bait Tuhan Allahmu untuk membayar nazar apa-apapun, kerana kedua-duanya itu kekejian bagi Tuhan Allahmu. Jangan kenakan faedah, iaitu bunga ke atas pinjaman kepada saudaramu, baik berbentuk wang, makanan, maupun segala sesuatu yang menjadi bunga. Kamu boleh mengenakan bunga ke atas pinjaman kepada orang asing, tetapi kamu tidak boleh mengenakan bunga kepada saudaramu. Dengan demikian, Tuhan Allahmu akan memberkati kamu dalam segala usahamu di negeri yang akan kau masuki untuk mendudukinya. Apabila kamu bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah menunda-nunda untuk menunaikannya, kerana Tuhan Allahmu pasti menuntutnya daripada kamu, dan kamu berdosa jika tidak menunaikannya. Padahal kamu tidak berdosa jika kamu tidak bernazar. Apa yang kau ucapkan sebagai janji harus kau laksanakan, seperti juga nazar yang kau ucapkan secara sukarela dengan mulutmu sendiri kepada Tuhan Allahmu. Apabila kamu memasuki kebun anggur jiranmu, kamu boleh makan buah anggur sesuka hatimu sampai kenyang, tetapi jangan kamu masukkan satu pun ke dalam uncangmu. Apabila kamu memasuki ladang gandum jiranmu yang belum dituai, kamu boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi janganlah potong gandum itu dengan sabit.